Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jadi hari ini insya-Allah kita akan sambung untuk bab 4 ini. Okey, kita akan masuk kepada pengiraan. Pengiraan yang berkaitan dengan cukai. Jadi kita ada 5 jenis cukai yang kita dah bincang dalam kelas kita pada minggu lepas. Jadi hari ini kita nak kira cukai satu persatu tu. Macam mana kita nak tentukan cukai. Okey. Cukai pendapatan, cukai pintu, okey, cukai tanah, okey, cukai perkhidmatan dan sebagainya lah. Okey, ada banyak jenis cukai tersebut, jadi kita kena belajar cara-cara nak mengira untuk setiap satu jenis cukai tersebut. Okey, jadi nak kena faham yang paling penting adalah cukai pendapatan. Okey, sebab cukai pendapatan ni dia ada beberapa kes yang sedikit berbeza daripada kes-kes yang cukai-cukai lain. Cukai lain dia tidak serumit cukai pendapatan. Okey. Baik, secara asasnya untuk cukai pendapatan kita kena tahu ada 4 perkara. Okey, dia akan bermula daripada nombor 1 sekali. Kita akan tahu pendapatan bercukai. Tapi sebelum kita tahu pendapatan bercukai, kita kena tahu dulu apakah dia punya pendapatan kasar. Okey, pendapatan kasar. Okey. Pendapatan kasar ni maknanya apa? Maknanya kat sini adalah keseluruhan. Okey, keseluruhan pendapatan yang dia ada termasuk kalau kata dia tu makan gaji, okey, termasuk allowance apa yang dia ada. Okey, semualah kalau dia ada rumah sewa itu semua masuk sekali. Okey, semua jenis yang melibatkan kata pendapatan akan masuk bawah satu perkara iaitu dia akan dikira sebagai pendapatan kasar. Okey, daripada sini barulah kita akan kecilkan dia. Okey, pendapatan kasar ni dia meliputi semua. Semua jenis pendapatan. Okey, kalau dia ada banyak sumber A, B, C, okey. Sumber dia berbeza-beza kan. Yang satu dia makan gaji, yang kedua dia ada rumah sewa, yang ketiga dia ada kedai. Okey, so setiap satu ini dia ada dia punya bahagian dia. Jadi daripada pendapatan kasar ni kita akan kira pendapatan bercukai. Ni daripada pendapatan kasar kita akan kira pendapatan bercukai. Selepas kita kira pendapatan bercukai, and then barulah kita boleh tentukan berapakah dia punya cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan daripada pendapatan kasar ni tadi, okey, kita akan cari, okey, ni nombor 1. Nombor 2, kita akan cari apa yang dinamakan sebagai pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai. And then nombor 3, daripada pendapatan bercukai, kita boleh hitung ataupun kita boleh kira cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan ni maknanya keseluruhan. Keseluruhan cukai pendapatan. Kemudian sebelum dia bayar, kita akan kira dulu rebate. Rebate ni mana apa? Makna kata diskaun lah, senang cerita. Rebate ni dalam bahasa mudah kita adalah diskaun ataupun potongan. Okey, kalau kita pergi kedai, kita beli ada diskaun, maknanya kita akan dapat potongan. Jadi cukai pendapatan kita kena tolakkan dulu dengan rebate. Selepas kita dah tolak dengan rebate, and then nombor yang kelima barulah kita jumpa kat situ adalah cukai yang perlu dibayar. Cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh setiap individu. Okey, ni perlu dibayar. Okey. So selepas dah tolak dengan cukai, baru tolak dengan rebate, barulah kita dapat cukai pendapatan yang perlu dibayar. Macam contoh kita pergi kedai. Okey, kita pergi kedai, kita nak beli beras. 5 kilo beras, harga dia RM10 katakan. Okey, harga dia RM10. Kemudian ada diskaun sebanyak 10%. Maknanya RM10 tolak 10%, maka kita dapat lagi harganya adalah RM9. Jadi yang kita perlu bayar pada kedai hanyalah RM9. Itu adalah cara mudah dia. Okey, cara mudah bagaimana kita nak menentukan cukai pendapatan yang perlu dibayar. Yang 10% ini yang kita namakan sebagai diskaun. Okey, dalam kes cukai pendapatan kita kenali dengan nama rebate cukai. Okey, so baik. Nombor 1, okey, pendapatan kasar. Pendapatan kasar adalah jumlah keseluruhan pendapatan yang dia ada.
Kemudian daripada situ kita dah tahu jumlah pendapatan, kita nak cari pendapatan bercukai. Okey, nak dapatkan pendapatan bercukai, formula dia adalah pendapatan bercukai. Okey, formula dia adalah pendapatan kasar. Okey, pendapatan kasar tolak dengan yang pertama sekali kita tolak dengan pengecualian cukai. Okey, and then kita tolak lagi dengan yang kedua apa yang dinamakan sebagai pelepasan cukai. Okey, untuk pengecualian cukai dia tak banyak. Kita boleh tengok kat sini, pengecualian cukai merujuk kepada semua perbelanjaan peribadi termasuk perbelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah, derma atau sumbangan. Okey, so pengecualian cukai ni dia berbentuk derma, okey, ataupun hadiah ataupun sumbangan. Okey, dia 3 aspek ni sahaja. Kepada siapa? Okey, kepada badan berkanun kerajaan. Okey, badan yang dilantiklah. Okey, badan kerajaan. Okey, maknanya badan itu mestilah disahkan oleh kerajaan barulah kita boleh dapat pengecualian cukai. Okey, kalau kita tidak disahkan, makna kata dia masih lagi tidak akan dapat pengecualian cukai. Okey, and then yang kedua kita ada juga kat sini kita namakan sebagai pelepasan cukai. Pelepasan cukai ini merujuk kepada apa? Okey, merujuk kepada perbelanjaan peribadi. Okey, segala apa yang melibatkan perbelanjaan peribadi, okey, akan termasuk bawah peribadi. Okey, termasuk di bawah pelepasan cukai. Okey, so barulah kita boleh dapat pendapatan bercukai. Okey, kita tengok contoh untuk lebih mudah faham. Okey, kita tengok di bawah. Okey, kat sini dia kata pelepasan cukai merujuk kepada perkara atau perbelanjaan bagi kepentingan persendirian. Nampak dia punya kata kunci? Persendirian atau ahli keluarga yang tidak termasuk di dalam cukai pendapatan. Maknanya perkara-perkara tersebut sepatutnya tidak dikenakan cukai pendapatan, maka kita akan dapat pelepasan cukai. So cara nak kira. Okey. Okey, cara nak kira tadi formula dia kita ada. Kemudian untuk cukai pendapatan, okey, ni cukai pendapatan, bagaimana nak mengira cukai pendapatan? Dia tertakluk kepada jadual ini. Jadual ini adalah jadual taksiran cukai bagi tahun 2020, iaitu pada tahun lepas punya taksiran. Okey, dia setiap tahun taksiran ini akan berubah, bergantung kepada bajet belanjawan, sama ada macam mana bentuk dia, adakah akan ada peningkatan dari sudut peratusnya ataupun akan ada pengurangan dari sudut peratusnya, itu bergantung kepada jadual taksiran yang semasa. Okey, so kalau jadual dia berbeza, maka berbezalah cara kira. Tapi untuk yang kes kita pada hari ini, kita akan merujuk kepada jadual ini. Okey, nanti kita akan tengok contoh untuk lebih mudah faham bagaimana nak memahami jadual ini. Kita kena melihat kepada pengiraan-pengiraan yang melibatkan contoh di dalam kes pengiraan cukai. Okey, and then yang seterusnya kita ada rebate cukai. Tadi cikgu dah explain kan, rebate cukai adalah macam istilah dia adalah diskaun. Okey, dalam kes ini, rebate cukai hanya terbagi kepada dua bahagian sahaja. Okey, satu, rebate cukai merujuk kepada zakat. Okey, yang kedua, kalau pendapatan tahunan dia adalah kurang daripada RM35,000. Kalau kurang daripada RM35,000, maknanya dia akan mendapat rebate ataupun dia akan dapat diskaun, okey, sebanyak RM400. Ini adalah secara automatik. Okey, kalau kata dia punya pendapatan dia kurang sahaja daripada RM35,000, dia automatik dapat diskaun sebanyak RM400. Dan untuk zakat pula, dia akan mengikut amount zakat yang dikeluarkan. Okey, zakat kita tahu kan, kita ada banyak jenis zakat. Okey, zakat fitrah ini adalah wajib bagi setiap umat Islam. Dan zakat-zakat lainlah, termasuklah zakat harta, okey, zakat tanaman dan sebagainya. Okey, zakat ini, okey, apabila dia membayar zakat kepada siapa? Kepada majlis yang dilantik oleh kerajaan. Contohnya majlis agama. Okey, contohnya majlis Agama Islam Negeri Johor, Majlis Agama Islam Negeri Johor contohnya, ataupun Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, ataupun macam-macam lah, banyak badan-badan yang dilantik
Okey, so kalau kita membayar zakat kepada majlis agama ini, kita akan dibekalkan dengan satu resit. Resit ini adalah sebagai bukti bayaran. Okey, so zakat untuk potongan rebate bagi kes zakat, dia adalah mengikut jumlah bayaran. Kalau kata zakat kita tu yang kita bayar sebanyak RM700 bagi tahun lepas, bagi tahun 2020, maka kita akan dapat rebate sebanyak RM700. Okay, kalau kita bayar zakat itu hanya RM7 iaitu untuk zakat fitrah sahaja, maka kita akan dapat rebate untuk RM7 sahaja. Okey, dia adalah secara terus, maknanya kita tolak terus nilai RM7 ni daripada jumlah zakat yang dikenakan. Okey, kita tengok kes kat sini. Okey, di sini baru dia mulakan dengan contoh yang pertama. Okey, untuk contoh yang pertama kita tengok macam mana pengiraan daripada pendapatan kasar kepada pendapatan bercukai kepada cukai tahunan, kemudian kita kenakan rebate, and then lepas tu barulah kita tahu cukai yang perlu dibayar. Dia ada 5 proses. Untuk jalan kerja dia ni ada 5 proses. So nombor 1. Okey, nombor 1 kita mesti kenal pasti terlebih dahulu apakah dia punya pendapatan bercukai, pendapatan kasar. Okey, pendapatan kasar. Okey, apakah dia punya pendapatan kasar? Encik Khairul memperolehi pendapatan tahunan sebanyak RM125,300 termasuk allowance. Okey, so dia punya pendapatan kasar dia adalah RM125,300 setahun termasuk allowance. Okey. Kemudian diberi bahawa allowance tersebut yang berjumlah sebanyak 12,340 adalah dikecualikan daripada cukai. Okey, nampak? Nombor 2 kita tahu kat sini dia kata pengecualian cukai. Okey, untuk kita dapatkan pendapatan bercukai, kita kena tolak tadi dengan pengecualian cukai. So kat sini dalam kes Encik Khairul, dia punya pengecualian cukai yang diberi adalah sebanyak RM12,340. Okey, pada masa yang sama, dia memberi derma kepada perpustakaan berjumlah berjumlah RM2,000. Okey, so nombor 3, derma. Okey, derma dia adalah sebanyak RM2,000. Okey, yang keempat dia kata jumlah pelepasannya pula ialah sebanyak 22,500. Okey, kat sini dia kata pelepasan cukai adalah bersamaan dengan RM22,500. Okey, untuk kita mengira dia punya pendapatan bercukai, kat sini soalan nak hitung pendapatan bercukai. So macam mana caranya? Okey, kita balik kepada formula. Pendapatan bercukai adalah bersamaan dengan pendapatan pendapatan kasar tolak dengan apa? Tolak dengan yang pertama pengecualian cukai. Dan yang kedua kita tolak dengan pelepasan cukai. Okey. Jadi masukkanlah pendapatan bercukai. So kita ringkaskan pendapatan bercukai adalah sama dengan pendapatan kasar dia tadi 125,300. Okey, 125,300 tolak dengan pengecualian cukai. Ni, satu pengecualian cukai dia adalah 12,340 dan yang kedua derma juga merupakan pengecualian cukai. Jadi kita boleh jumlahkan dulu sebab dia di bawah satu aspek yang sama. Jadi bila kita jumlahkan kita akan dapat 12,000. Okey, silap. Kita akan dapat RM14,340. So pengecualian cukai dia adalah RM14,340. Tolak dengan pelepasan cukainya adalah sebanyak 22,500. So kita akan dapat pendapatan bercukai, kiralah 125,300 tolak dengan 14,340 tolak dengan 22,500. So kita akan dapat pendapatan bercukai dia adalah sebanyak RM88,460.
Jadi cukai yang dikenakan kepada Encik Khairul adalah berdasarkan kepada pendapatan bercukai dia iaitu RM88,460. Ini dia punya pendapatan bercukai. Belum lagi cukai yang dikenakan. Cukai tu dia ada formula dia lain pula. Okey. Tengok. Jadi formula dia adalah sama. Iaitu pendapatan bercukai bersamaan dengan pendapatan kasar. Pendapatan kasar tolak dengan yang pertama pengecualian cukai, yang kedua pelepasan cukai. So formula dia adalah macam ni ya. Sama untuk semua jenis pendapatan. Okey, semua jenis cukai pendapatan, formula untuk mendapatkan pendapatan bercukai adalah sama. Okey, tengok contoh yang kedua. Sama Contoh yang kedua, apa yang dikatakan kat sini? Ashraf mempunyai pendapatan bercukai. Kat sini dalam kes kita yang kedua, kita dah tak payah cari pendapatan kasar sebab dia dah bagi dah pendapatan bercukai. So, kita keluarkan maklumat nombor 1, pendapatan bercukai. Bercukai adalah bersamaan dengan RM RM47,531 bagi tahun 2020. Dia telah membayar zakat sebanyak 280. 280. So dia keluarkan zakat sebanyak RM280. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf bagi tahun tersebut. Kita tahu zakat ini merupakan apa tadi cikgu bagi tahu? Rebate. Ataupun dalam erti kata lain kita namakan juga sebagai diskaun. So macam mana cara nak kira cukai yang perlu dibayar? Nombor 1 kita kena hitung dahulu cukai pendapatan. Cukai pendapatan, macam mana cara nak dapat pendapatan? Pendapatan. So macam mana formula dia? Kita tengok kat sini dia punya pendapatan bercukai ialah 47,531. So kita kena balik kepada jadual. Mana jadual kita tadi? Muka surat ni 12. Ni muka surat ni muka surat 105. So Ashraf punya pendapatan tadi ialah 47,000. Mana? Kat sini. Ke atas lagi, berapa? Mana? 47,531. 47,531. So cari kat sini. 47,531 termasuk dalam kumpulan yang mana? Kumpulan yang ini kan? Dia berada di antara 35,000 sehingga 50,000. So untuk 35,000 yang pertama adalah RM600 cukai yang dikenakan. So dalam kes Ashraf, kita akan pecahkan dia kepada dua bahagian. 35,000 pertama, cukai yang dikenakan ialah RM600. Kemudian untuk baki, baki, macam mana cara nak dapatkan baki? Kita ambil lah 47,531 tolak dengan 30 berapa? Kita tengok jadual. Tolak berapa ni? Tolak dengan 35,000. Sebab dia tolak 35,000 yang pertama kita dah kira dah 600. So baki dia jadi 47,531 tolak dengan 35,000, maka kita akan dapat 12,000. So kita tulis kat sini sikit supaya kita tahu 531 tolak 35,000 sama dengan 12,531. Yang ini macam mana cara nak kira? Kita tengok. Dalam jadual ini dia ada nyatakan, untuk 15,000 yang berikutnya, cara kira dia adalah 8%. So maknanya 12,000, 12,531 kita kena daratkan dengan 8 bahagi 100. Maka kita akan dapat darat 8 bahagi 100 iaitu 8%. So kita akan dapat 1,000 RM 1,000 RM2.48. So jumlahkan. Jumlahkan untuk kita dapat cukai pendapatan
Okey, 600 tambah dengan 1000, RM2.48, maka kita akan dapat 1000. Okey, maka kita akan dapat RM RM1,602.48. Okey, adakah ini adalah cukai yang perlu dibayar? Belum. Okey, sebab apa? Tadi nombor 1 kita dah kira, nombor 2 kita dah kira, nombor 4, okey, kita tahu bahawa zakat ini merupakan rebate. Maknanya ia akan dapat potongan RM1,602.48. Kita akan tolakkan dengan diskaun ataupun rebate yang dia dapat iaitu 280. Jadi jumlah cukai, okey, jumlah cukai perlu dibayar, okey, perlu dibayar adalah bersamaan dengan 160248 sen tolak dengan 280, maka kita akan dapat, okey, yang perlu dibayar adalah RM1,322.48 sahaja. Betul lah ni, sama dengan dia kan. Okey, maknanya kita akan dapat RM1,322.48 sahaja. Okey. Baik, setakat ni ada apa-apa persoalan sebelum kita teruskan? Okey, tak ada Baik. Tengok yang seterusnya. Satu lagi contoh sebelum kita berhenti rehat sekejap. Okey, kita dah lebih kurang 8 minit, jadi kita teruskan sebelum kita berhenti rehat sekejap. Okey. Sekali lagi, tengok Encik Chan. Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak 52,770. Okey, pendapatan tahunan, bukan pendapatan bercukai. Okey, so maknanya nombor 1, kita pendapatan tahunan itu adalah pendapatan kasar. Okey, pendapatan kasar bersamaan dengan RM52,770. Okey, kemudian dia kata beliau telah mendermakan sebanyak 300. Okey, nombor 2 kita kena notekan sebab sini ada derma sebanyak RM300. Kemudian jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai. Okey, nombor 3 ini adalah pelepasan cukai. Okey, untuk pelepasan cukai, apa yang berjaya dapat? Apa yang Encik Chan boleh dapat? Yang pertama ialah untuk pelepasan individu. Dia dapat 9,000 penuh. Yang kedua, untuk KWSP dan juga insurans hayat, maksimum dia boleh dapat adalah sebanyak 7,000. Dan dia membuat tuntutan ialah sebanyak 5,800. Maknanya di bawah paras maksimum. Maknanya dia boleh dapat tuntutan penuh lah. Okey. Kemudian untuk insurans perubatan, maksimum dia boleh tuntut ialah sehingga 3,000. Dan dia tuntut cuma 1,700, maknanya dia boleh buat tuntutan penuh. Begitu juga dengan yuran pengajian, maksimum 7,000 tapi dia buat tuntutan cuma 4,000, maknanya dia boleh tuntut keseluruhan ini secara penuh. So pelepasan cukai bersamaan dengan 9,000 tambah dengan 5,800 tambah dengan 1,700 kemudian tambah dengan 4,000. Okey, jumlahkan keseluruhan, maka kita akan dapat, kira 9,000 tambah dengan 5,800 tambah dengan 1,700 tambah dengan RM4,000, maka kita akan dapat sama dengan RM20,500. Okey, so ini adalah merupakan pelepasan cukai. Okey, soalan nak hitung cukai pendapatan. Okey, so cukai pendapatan, macam mana nak kira? Nombor 1, kita mesti cari pendapatan bercukai. Okey, so pendapatan bercukai adalah sama dengan RM52,770. Kena tolak dengan apa? Nombor 1 kita kena tolak dengan apa yang dinamakan sebagai pengecualian cukai. Tadi cikgu ada bagi tahu kan? Derma ini termasuk di bawah pengecualian cukai. Okey, so tolak dengan berapa tu pengecualian cukai yang dia dapat? RM300. And then tolak satu lagi dengan pelepasan cukai. Berapa pelepasan cukai? RM20,000. Okey, 20,500. So jumlah dia 52,770 tolak dengan 300 tolak dengan 20,500.
maka kita akan dapat pendapatan bercukai dia adalah sebanyak RM31,970. Okey. Nombor 2, kita nak kira cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan. So bagaimanakah caranya? Okey, sama. Apa yang perlu kita buat? Kita kena rujuk semula kepada jadual. Okey, tadi dia 31,000. So 31,000 dia termasuk dalam mana? Okey, dalam kumpulan yang ini kan. Okey, so kumpulan yang ini untuk 20,000 yang pertama, cukai yang dikenakan ialah 150. Okey. 20,000 yang pertama. So kita kena kira ginilah. RM20,000 yang pertama, cukai yang dikenakan ialah RM150. So baki dia, macam mana cara nak kira baki? 31,970 tolak dengan 20,000, maka kita akan dapat, okey, tolak 20,000, maka kita dapat 11,970 darabkan dengan berapa? Okey, tengok. Kat sini dia kata untuk 15,000 yang berikutnya ialah darab dengan 3%. So darab dengan 3%. So darab dengan 3%. Okey, iaitu darab 3 bahagi dengan 100. So kita akan dapat jumlahnya ialah bersamaan dengan RM359.10. Okey, kena jumlahkan. So jumlahkan, sini jadi 10 sen, sini jadi 9, 1 naik atas jadi 0. So jadi 509.10 sen. And then kita kena ingat, okey, kita kena ingat bahawa, okey, kalau pendapatan dia di bawah 31,000, pendapatan bercukai dia di bawah 31,000 tadi kan saya cakap, di bawah 35,000, maknanya apa? Maknanya dia akan dapat, okey, sebab di bawah RM35,000, maka dia dapat rebate sebanyak RM400. So untuk kita dapatkan nombor 3, cukai yang perlu dibayar adalah sama dengan RM509.10. Tolaklah dengan RM400. Maka kita akan dapat, tolak 400, kita akan dapat bersamaan dengan RM109.10 sahaja. Jadi maknanya kat sini, jumlah cukai yang perlu dibayar oleh Encik Chan ialah cuma RM109.10 sahaja. Okey, ada apa-apa persoalan? Okey, kalau tak ada soalan, sambil-sambil tu kamu boleh cuba fahamkan semula apa yang cikgu dah tunjukkan berkaitan dengan pengiraan untuk pendapatan bercukai. Okey, and then kita rehat sekejap dalam 5 minit. Tak sampai kot 5 minit. Lepas ni kita akan sambung semula dengan apakah yang dinamakan sebagai potongan cukai bulanan dan pengiraan-pengiraan yang terlibat. Okey, so kita berhenti rehat sekejap.